Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Abdul Ghaffar, pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin Sejarah dan Tabanut Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifi bin Latif, merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin Sejarah Tabanut Islam dari Jabatan Sejarah Tabanut Islam Universiti Malaya. Bersama dengan sahabat saya Muhammad Aziz. Hari ini kami akan membentangkan pengenalan konsep islah dan tajdid Islam. Baiklah, masuk pada pengertian dan konsep islah dan tajdid. Islah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bentuk masdar infinitif dari kata akar islahu yaslahu islahan, yang diambil dari komponen dasar sad lam ha, yang diartikan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab sebagai antonim kepada kerosakan, fasad, yang maksud menghilangkan kerosakan atau mendirikan semula sesuatu yang telah runtuh atau rosak. Dalam Mu'jam Muyassar, islah bermaksud memperbaiki kerosakan atau menghilangkan permusuhan dan perpecahan dalam kalangan manusia atau memperindah sesuatu. Atau lebih kita dekatkan maksud yang selalu kita ambil daripada Kamus Dewan, yang maksud usaha untuk mengembalikan suatu keadaan kepada suatu keadaan yang betul, tepat dan sesuai, serta penyelesaian perbalahan dengan jalan baik atau dengan jalan damai. Bagi tajdid pula menurut Ibnu Manzur berasal daripada jaddada dan yujaddidu. Tajdid bermaksud sebagai sayarahu, jadidan, iaitu menjadikan baru atau bernafas baru. 12 asas kepada konsep tajdid dalam kalangan umat Islam adalah berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdidkan bagi umatnya agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Min Ajli Sahwa Rasyidah Tujadidu ad-din wa tanhadu bi ad-dunya menyebut Al-Zizi mentarifkan tajdid sebagai menghidupkan apa yang dipelajari daripada Al-Quran dan Sunnah dan perkara-perkara yang bersesuaian dengan kedua-duanya. Tajdid ini lebih menjurus kepada tajdid amal, dan beliau menjelaskan tajdid sebagai satu usaha dan percubaan untuk mengembalikan sesuatu seperti keadaan asal. Perkara ini dijelaskan oleh beliau sebagai mentajdid sesuatu bererti upaya mengembalikan kepada keadaan asal sehingga ia tampil seakan-akan barang yang baru. Ini dilakukan dengan cara memperkukuh sesuatu yang lemah atau memperbaiki sesuatu yang usang dan menampal sesuatu yang retak sehingga kembali mendekati bentuknya yang pertama. Dengan kata lain, tajdid ini bererti meruntuhkan binaan yang pertama atau menggantikan dengan yang baru. Usaha mentajdid agama bukan bermakna merubah agama, tetapi mengembalikan menjadi seperti dalam era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan tajdid berlaku dalam bentuk fizikal dan maknawi. Yakni tajdid ini berlaku dalam dua aspek, yakni fizikal dan maknawi. Dari segi fizikal, contohnya seperti memperbaharui bangunan yang klasik seumpama istana, rumah ibadat atau masjid. Pembaharuan bukanlah berarti kita meruntuhkan struktur bangunan yang lama lalu dibina bangunan baru. Akan tetapi dikatakan pembaharuan itu dengan mengekalkan bangunan yang lama dengan memulihkan semula bentuknya yang asal dengan segala panoramanya. Itulah yang dipanggil tajdid hakiki.
Tajdid manawi pula berlaku umpamanya pada agama sama. Ada dalam bentuk maruan kefahaman, iaitu tajdid fikri, atau tajdid amal yang meliputi tajdid imani dan tajdid ruhi. Justru setiap masa diperlukan pembaharuan, yakni tajdid yang sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan bagi menampung mana-mana catatan yang timbul untuk menyempurnakan kekurangan yang wujud atau merawati mana-mana penyakit yang ada. Baik, mari kita lihat sumber daripada Al-Quran tentang islah dan tajdid ini. Baik, dalam tafsir ayat 88 surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Maksudnya, aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali. Surah Hud ayat 88. Ibnu Kathir berkata, "In uridu illa islaha mastata'." Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Maksudnya di sini, dalam apa aku perintahkan padamu dan aku melarangmu, aku hanyalah ingin memperbaikimu dengan kemampuanku dan kuatanku. Dan maksud wa ma taufiqi, dan tiadalah aku akan peroleh taufik untuk menjayakannya. Maksudnya dalam meraih kebenaran dalam apa yang kita inginkan. Baiklah, illa billahi alaihi tawakkaltu, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan segala urusanku. Daripada tafsir Al-Quran Al-Azim. Baik, kita lihat pula dalam hadis tentang Islam dan tajdid. Kemunculan menjadi dalam dunia Islam ada disebut dalam hadis Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang telah saya sebut sebelum ni. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdidkan bagi umatnya agamanya, riwayat Abu Daud. Artinya memperbaharui urusan agama adalah menghidupkan kembali dan menyerukan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari penunjukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia, iaitu dengan menyebarkan ilmu yang benar, mengajak manusia kepada Tauhid dan Sunnah Rasulullah SAW, serta mengingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Aziz untuk meneruskan pembentangan hari ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita pergi pula kepada pengenalan kepada Mujaddid. Dan setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab dan amanah penyebaran Islam dipikul di atas bahu para sahabat, yang mana mereka ini berperanan menyebarkan Islam kepada generasi seterusnya, iaitu tabi'in, dan juga tabi'in pula memindahkan ajaran Islam itu pada generasi seterusnya, dan sehinggalah berlaku penyebaran Islam sehingga ke hari ini. Maka umat Islam memerlukan tokoh dari kalangan mereka bagi mengepalai umat Islam untuk menangani sesuatu cabaran atau isu yang timbul itu. Maka di sinilah peranan Mujaddid, yang mana mereka berperanan dari segi membuat pembaharuan ataupun mengembalikan semula ajaran Islam itu pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini boleh saya nyatakan secara ringkas dan umum, yang mana boleh mengikut pada susunan zaman yang dimulai pada semasa zaman sahabat, yang mana boleh saya katakan Mujaddid yang muncul pada zaman ini adalah mereka dari kalangan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar yang berperanan memerangi golongan murtad, juga Sayyidina Umar Al-Khattab melakukan pembaharuan
dari segi politik dan pentadbiran Islam. Juga Sayyidina Uthman bin Affan mengemukakan idea meletakkan baris dan titik pada penulisan Al-Quran yang tiada baris dan titik. Juga Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berperanan memerangi golongan ekstremis dalam agama. Kita pergi kepada generasi seterusnya, iaitu setelah zaman sahabat, maka muncullah orang tokoh-tokoh yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berperanan mengembalikan sistem syura semula, juga mengembalikan semula sistem khilafah yang mana telah lenyap dalam tempoh sebelumnya. Juga Imam Syafi'i menemukan satu disiplin ilmu baru yang dikenali sebagai ilmu usul fiqh. Juga Imam Al-Asy'ari berperanan menentang golongan-golongan penyeleweng akidah. Dan pada zaman moden pula, kita boleh lihat iaitu lahirnya tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengemukakan satu idea untuk membuka semula pintu ijtihad dan membebaskan ikatan umat Islam daripada taklid. Juga lahirnya seorang tokoh Muhammad Abduh, yang mana beliau juga bercadang atau mengemukakan idea untuk menyeru kepada umat Islam untuk kembali berijtihad. Dan kita pergi pula kepada prasyarat ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada seorang mujaddid, yang mana saya mengambil daripada pandangan Imam As-Suyuti, yang beliau mengeluarkan pandangan beliau daripada hadis Nabi SAW berkenaan mujaddid yang telah dinyatakan tadi, yang mana antara ciri-ciri mujaddid itu perlulah beliau merupakan seorang individu. Juga beliau mestilah hidup pada permulaan kurun, sesuatu kurun itu. Juga beliau juga mestilah menguasai ilmu syariat, dan akhirnya keilmuan beliau mestilah diiktiraf oleh masyarakat. Namun ada dua pendapat Imam Suyuti ini terdapat khilaf dari segi ulama', yang mana ulama' khilaf bahawa mujaddid itu boleh juga terdiri daripada sesuatu kelompok, dan juga mujaddid itu tidak semestinya muncul pada awal sesuatu kurun. Boleh jadi ia muncul pada pertengahan maupun pada pengakhiran sesuatu kurun. Dan antara syarat-syarat lain bagi mujaddid, mereka itu merupakan seorang yang seharusnya dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Juga mereka juga mestilah memiliki sumber pengambilan ilmu dan manhaj istidlal, metodologi pengambilan dalil yang benar. Juga mereka memiliki ilmu syar'i yang benar. Mereka juga seharusnya alim dan pakar dan bijak dalam menjelaskan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih kepada umat Islam. Juga mereka juga mampu menempatkan dengan sesuai dan tepat nas-nas dan syariat pada sesuatu realiti atau keadaan yang timbul. Juga beliau mestilah menguasai bahasa Arab, juga ilmu usul tafsir, ilmu usul sunnah dan juga usul fiqh. Dan mereka ini, antara ciri-ciri mereka perlulah mereka ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Juga mereka juga perlu mengamalkan ilmu pengetahuan mereka yang mereka peroleh. Dan penutup dan kesimpulannya pada pembentangan kali ini adalah Islam tidak menafikan adanya inovasi kreatif dan dinamis dalam pemikiran masalah-masalah yang mungkin berubah, tetapi bukan dalam hal-hal yang bersifat tetap. Namun kerana nisbah pemikiran tersebut ditujukan kepada Islam,
maka pemikiran Islam tersebut harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, baik secara tersirat maupun tersurat. Oleh kerananya, umat Islam harus berhati-hati dalam melakukan tajdid. Tajdid yang benar adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan keduanya. Dalam metodnya juga, meskipun dibolehkan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman moden, akan tetapi harus tetap memperhatikan kesesuaiannya dan tidak bertentangan dengan kedua-dua sumber ajaran Islam tersebut. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.